Assalamualaikum, anda sedang menonton sekilas fakta 6 Ogos 2021 bersama dengan saya, Nusya Mama Amin. Timbalan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob menyifatkan pihak yang cuba menjatuhkan kerajaan sebelum undi percaya telah menderhaka kepada Yang di-Pertuan Agong. Ini kerana katanya pelaksanaan undi percaya pada bulan September telah mendapat perkenan agung. Jadi tidak timbul isu yang mengatakan ahli parlimen derhaka dan sebagainya. Mungkin yang derhaka adalah pihak yang melanggar titah daripada Yang di-Pertuan Agong supaya perkara ini dibawa ke dalam parlimen pada bulan September. Ismail merujuk kepada Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi yang sebelum ini memberitahu pihaknya telah menghantar surat akuan kepada Agong. Ini bagi memaklumkan jumlah ahli parlimen parti itu yang tidak lagi menyokong Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. Terdahulu Ismail mengumumkan seramai 31 ahli parlimen BN menyokong Kerajaan Perikatan Nasional sehingga parlimen bersidang September ini. Hari ini seramai 21 ahli parlimen telah membuat pendirian yang juga ditokong oleh 10 lagi ahli parlimen yang tidak dapat menghadiri perjumpaan dan 10 dia menyatakan persetujuan dengan pendirian semua yang lain. Dalam pada itu, Timbalan Presiden MICM Sarabanan mengkritik keputusan yang dibuat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi secara terbuka. Ia berhubung keputusan UMNO menarik balik sokongan terhadap kerajaan dan Perdana Menteri Muhyiddin Yassin. UMNO dapat penetapan tak akan kerja dengan DAP, tak akan kerja dengan Bersatu, dapat kita tarik dari sokongan Bersatu dan juga tak akan kerja dengan PKR. Maka dengan 41 kursi, apa hal tuju kita? Ini satu soalan yang saya sebagai wakil rakyat perlu menjelaskan kepada ahli parti. Dia must be narrative. Everybody blur. Satu Malaysia blur. Dalam pada itu, Muhyiddin menyambut baik sokongan 31 ahli parlimen BN kepadanya dan kerajaan PN sehingga parlimen bersidang September ini. Mengulas lanjut, Muhyiddin berharap pendirian ahli parlimen BN itu akan menghentikan polemik politik yang berlaku ketika ini. Dalam pada itu, bekas Perdana Menteri Najib Razak hari ini mempertikaikan angka sokongan terhadap Kerajaan Perikatan Nasional. Ini susulan pengumuman Ismail Sabri dalam sidang medianya hari ini bahawa 31 ahli parlimen BN menyokong kerajaan. Dalam catatannya di Facebook, Najib merujuk kepada kenyataan Ismail sebelum ini bahawa 40 ahli parlimen BN menyokong kerajaan sekaligus menjadikan sokongan majoriti sebanyak 115 kerusi. Najib justru membangkitkan sama ada Perdana Menteri Muhyiddin Yassin masih mempunyai sokongan majoriti jika angka 40 itu telah jatuh ke 31. Ismail yang juga naib Presiden UMNO hari ini mendakwa seramai 31 anggota Parlimen BN menyokong Perikatan Nasional sehingga Parlimen bersidang September ini. Bagaimanapun katanya 10 lagi ahli Parlimen yang tidak hadir dalam sidang media hari ini turut menyatakan sokongan kepada kerajaan. Berita yang seterusnya, pemuda UMNO menyatakan rasa sedih atas kenyataan Muhyiddin Yassin yang didakwa sanggup memfitnah seteru politiknya demi mengekalkan kuasa. Ketua Pemuda UMNO Ashraf Wajdi Dusuki berkata kenyataan yang dibuat Presiden Bersatu itu pada 4 Ogos lalu adalah amat serius. Dalam satu kenyataan, Ashraf berkata, Perdana Menteri seolah-olah mewujudkan persepsi bahawa sistem kehakiman negara selama ini boleh dijual beli. Ini katanya sekaligus merosakkan imej serta integriti mahkamah sebagai institusi yang mendaulatkan keadilan. 4 Ogos lalu ketika mengumumkan beliau masih mempunyai sokongan majoriti, Muhyiddin mendakwa ada pihak tertentu mendesaknya supaya mencampuri urusan mahkamah. Desakan itu bagi membebaskan beberapa individu yang didakwa atas kesalahan jenayah. Bagi mendesak isu tersebut dirungkaikan, Ashraf berkata pemuda UMNO di seluruh negara telah membuat laporan kepada polis dan meminta agar siasatan dibuat ke atas Muhyiddin.
Ketua Pemuda Amanah Shazni Munir Muhammad Isnin hari ini meninggal dunia selepas 2 minggu dimasukkan ke hospital akibat COVID-19. Perkara itu diumumkan oleh Amanah dalam media sosial rasminya petang tadi. Shazni, 34 tahun, disahkan kritikal pada 24 Julai setelah dijangkiti COVID-19 pada pertengahan bulan lalu. Pada 1 Ogos, Ketua Pemuda PKR Akmal Nasir berkongsi di Twitter bahawa Shazni disahkan menjadi kes kategori 5 dan terpaksa ditidurkan. Allahyarham yang juga Ketua Pemuda PH turut meninggalkan 3 orang anak dan 1 balu. Shazni dilantik menjadi Ketua Pemuda PH yang baru pada Mac lalu selepas jawatan itu kosong apabila Syed Saddiq Syed Abdul Rahman meninggalkan gabungan itu tahun lalu. Good Morning G-Sure, minuman pertama produk buatan Malaysia yang bernutrisi lengkap dan berasaskan tumbuhan. Ia sesuai diminum oleh mereka yang mengalami intoleransi laktosa. Kajian oleh Universiti Tempatan menunjukkan bahawa lebih daripada 90% populasi Malaysia mengalami intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa boleh menyebabkan perut kembung dan diarrhea. Good Morning G-Sure membantu meningkatkan sistem imunisasi, merendahkan risiko penyakit dan meningkatkan daya serta kekuatan tubuh badan. Keluarga bahagia bermula dengan keluarga yang sihat dan saya di usia 52 tahun masih aktif, kuat dan sihat semestinya dengan Good Morning G-Sure. Shellfish, red meat and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Ketika kedudukan Muhyiddin terus dipersoalkan, Pakatan Harapan wajib membuktikan secara tuntas bahawa Anwar Ibrahim tokoh paling layak menjadi Perdana Menteri. Perkara itu dinyatakan oleh wartawan veteran A. Kadir Jasin di tulisannya di Facebook hari ini. Kadir berkata penyingkiran Muhyiddin sebagai Perdana Menteri boleh membuka jalan kepada penyusunan semula politik. Ini termasuk merombak Perikatan Nasional menjadi kerjasama lebih besar melalui penyertaan parti-parti berkecuali seperti Warisan, Pejuang, Muda dan parti-parti dari Sabah dan Sarawak. Sehubungan itu katanya Anwar wajib membuktikan secara tuntas bahawa dia mempunyai sokongan untuk menjadi Perdana Menteri. Ini katanya memandangkan ahli parlimen yang tidak menyokong Muhyiddin tidak semestinya akan menyokong ketua pembangkang itu. Tambahnya, jika Anwar gagal membuktikan dia layak menjadi Perdana Menteri, Presiden PKR itu perlulah berhenti menyalahkan orang lain. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya Nosyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.